Baiklah, Alhamdulillah daripada daerah Belait, daripada Kuala Belait, kita terus saja ke daerah Tutong bersama dengan rakan penyampai kita di sana, Ernie Sofina Mustafa. Assalamualaikum, apa kabarnya Ernie? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan sihat walafiat pagi ini. Alhamdulillah. Ernie akan membuka pertemuan kita hari ini, Banarsi Begawan dengan Tutong, dengan sebuah pantun ya ni. Boleh? Dinilah ajukan dulu. Boleh, insya-Allah. Okey. Indah mawar bunganya merah, tempat bermain si anak lebah. Pagi ini pagi yang cerah, semoga hari semakin indah. Oh, ada balasannya kata? Sekarang boleh balas yang ni ya. Insya-Allah selepaslah. Nanti kita akan balas. Pasal empat karat kalau 4 karat tu mesti ada mesti ada berfikir dulu Ernie ya. Sebenarnya Ernie kemarin adalah sambutan Hari Menabung Kebangsaan di negara Brunei Darussalam. Jadi sebenarnya kita ingin mengetahui tips-tips seorang-seorang ini macam mana caranya untuk menabung. Jadi mungkin Ernie dapat mengongsikan sedikit bagaimana ni sebenarnya caranya untuk menabung ini. Ya, kalau saya sendiri sejak 4 tahun kebelakangan ya, memang cara untuk menabung setiap bulan duit RM5 hijau atau tah disimpan ya. Ia tah cara saya untuk menyimpannya. Orang kan dimasukkan ke dalam bank setiap hujung bulan. Jadi kalau bagi Ernie, kalau asal saja ada duit RM5 cash atau tah yang ditaruh dan tidak digunakan. Ya. Sebenarnya saya membuat perkara yang sama ni Ernie. Sama kita ni. Kalau saya memang sudah dijadikan satu habit, kalau di dalam dompet atau terdapat wang kertas RM5, indah akan dipakai, akan disimpan di satu tempat yang jarang dilihat lah. Kalau dapat dilihat, saya akan diambil lah. Yang jarang dilihat, dan pada hujung tahun akan dikira dan dimasukkan ke dalam bank. Ini satu perkara yang menarik. Sebenarnya pertama kali ni sebenarnya bagi saya sendiri mendengar teknik ini. Rupanya boleh saya cuba nanti insya-Allah. Jadi terima kasih Ernie atas perkongsian tersebut, dan memang ni kalau dari daerah Tutong ada sahaja bahan yang menarik yang telah pun disediakan. Jadi kita ni serahkan kepada Ernie. Silakan Ernie. Terima kasih Hani dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dipertemukan pagi ini Auda untuk berkongsi antara maklumat semasa dan juga pengisian bahan visual ya yang telah kami sediakan. Baik, sebelum saya kongsikan pengisian bahan visual pagi ini bersama rakan saya Majdi, saya maklumkan dulu maklumat penting khususnya untuk penduduk-penduduk di daerah Tutong mengenai program vaksinasi ya. Jadi Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai penutupan pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong yang akan ditutup pada 30 Mei 2022. Jadi dengan penutupan pusat vaksinasi tersebut bermula pada 1 Jun 2022, orang ramai yang tinggal di daerah Tutong dan berhajat untuk mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 bolehlah mendapatkannya di pusat-pusat kesihatan kerajaan di daerah Tutong atau di unit vaksinasi Pejabat Kesihatan Daerah Tutong ya, dan dinasihatkan untuk membuat tempahan terlebih dahulu bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di fasiliti kesihatan pada hari dan waktu yang dimaklumkan, iaitu di Pusat Kesihatan Pekan Tutong, Pusat Kesihatan Lamunen, Pusat Kesihatan Telisai dan Pusat Kesihatan Sungai Kelukos ya. Ini adalah tempat-tempat untuk mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 bagi daerah Tutong ya, bermula pada 1 Jun 2022. Baik, untuk seterusnya seperti yang dijanjikan, kita beralih menyaksikan bahan visual yang kami sediakan. Daya kreativiti, pengolahan, pemikiran yang kreatif dan kritis amat penting dalam menghasilkan sesuatu produk kraft tangan yang dapat diabadikan sebagai seni hiasan. Untuk mewujudkan suatu kraft tangan secara fizikal bukanlah suatu perkara yang mudah kerana perlunya usaha dan semangat, apatah lagi jika dilakukan dengan tangan sendiri. Namun nilai kreativiti tidak bersifat terhad.
kerana dengan berbekalkan minat yang jitu, pasti dapat menghasilkan suatu produk kraftangan yang terbaik meskipun dalam bentuk dan saiz yang berbeza. Menyentuh mengenai satu lagi produk kraftangan yang menarik dan kreatif, iaitu yang diperbuat daripada barangan asas seperti kayu, tulang, besi dan lain-lain lagi. Namun dalam bentuk ukuran yang bersaiz kecil atau mini. Fokus utama adalah kepada pembuatan parang atau pemarang. Namun ada juga produk kraftangan seperti keris, rumah, perahu yang turut dihasilkan. Ya udah, kalau kebiasaannya kita ni melihat pemarang jenis yang bersaiz besar lah. Macam contohnya Anis saja. Tapi kali ini bersama dengan Tuan Haji Sabli, kita akan melihat bagaimana Tuan Haji akan membuat pemarang yang bersaiz mini. Jadi ini merupakan satu perkara yang baru ni Tuan Haji. Satu perkara yang inovasi lah. Yang mana kalau kita bisa melihat pemarang yang bersaiz besar, kali ini yang bersaiz mini ataupun lebih kecil. Yang penting kita ni lihat daripada segi kita ni mempertahankanlah kraftangan masyarakat Brunei itu. Jadi apa untuk kita ni melihat ataupun mengetahui lebih lanjut mengenai dengan hasil karya Tuan Haji ni, seperti biasa, teruskan kesetiaan anda bersama saya. Bermula dengan hanya sekadar hobi, namun kini beliau yang menetap di kampung lubuk pulau ini memanfaatkan bakat dan hobi tersebut sebagai aktiviti riadah untuk memenuhkan masa terluang sahaja dan menghasilkannya sebagai simpanan koleksi yang berharga buat beliau. Baik, Tuan Haji Sabli, di sini dapat saya melihat antara koleksi-koleksi Tuan Haji ni. Dan yang paling menarik sekali adalah yang bersaiz mini ni. Jadi inilah kita mengetahui lebih lanjut macam mana Tuan Haji boleh dapat ilham untuk menghasilkan seni kraftangan, pemarang, keris yang bersaiz mini ni. Macam mana? Sebenarnya saya memang berminat lah dalam pembuatan parang pemarang dari dulu lagi, tapi banyak saya lihat banyak orang-orang yang berusaha dalam bahagian pemarangan ini juga, jadi banyak orang pandai membuat. Jadi saya tidaklah begitu seni untuk menghasilkan perkara-perkara tersebut, jadi saya pilih mengapa tidak menghasilkan yang kecil ini? Karena dalam lawatan-lawatan saya ke Korea dan Jepun, Jepun ada menghasilkan parang samurai yang besar kira berukuran dalam 5-6 kaki itu kan. Jadi diorang hasilkan yang kecil berukuran dalam 5-6 inci untuk sebagai cendera mata ataupun cendera hati yang dijualkan kepada pelancong-pelancong. Jadi saya pun berfikir mengapa petani di Brunei ataupun kita di sebelah ASEAN tidak membuat tanah perkara. Jadi kita mula aktifkan ni sejak bila? Macam kita kongsikan tadi pun lama sudah kita aktifkan. Tapi kalau sebelum ni mungkin kita sibuk dengan pekerjaan. Jadi bila kita ni orang bermula fokus secara sepenuhnya. Sewaktu bekerja dulu memang ada saya membuat juga, tapi tidaklah banyak banar yang dibuat seperti yang jenis besar ni. Itulah maksud saya, seni saya, pembuatan saya tidaklah begitu halus seperti orang-orang lain. Inilah permulaan yang saya buat pada waktu bekerja dulu. Setelah saya besar, saya mulalah untuk menjadi pekerjaan saya di rumah. Saya mulalah membuat, tapi tidaklah jadi macam pekerjaan sepenuh masa. Bila ada masa, bila ada bahan, barulah saya membuatnya. Dan saya tidak ada ditentukan oleh masa. Kadang-kadang benda itu sebulan 2 bulan baru siap. Tapi kalau saya bekerja fokus betul-betul, mungkin saya akan dalam 3 atau 4 hari boleh siap dalam satu bentuk hasil karya itu. Tempoh masa bagi proses pembuatannya tertakluk pada kesukaran jenis, lurikan dan ukiran kraftangan mini tersebut yang ada antaranya mengambil masa sehingga berminggu-minggu lamanya. Namun yang penting, sebelum memulakan pembuatannya, perkara asas yang perlu ada ialah mengenakan kelengkapan keselamatan pada diri dan pengendalian peralatan-peralatan yang digunakan juga perlu berhati-hati dan cermat. Untuk menghasilkan pisau parang atau keris, beliau menggunakan mata pisau pemotong rumput yang dibentuk dan dicorak dengan menggunakan mesin pengisar besi.
Pemegang ulunya pula, besi juga yang digunakan. Manakala ulu dan sarungnya, beliau menggunakan kayu yang dilukis, diukur dan dibentuk terlebih dahulu pada permukaannya untuk menyesuaikan ulu dan sarung pada pisau pemarang dan keris. Kemudian dipotong menggunakan mesin pemotong kayu. Seterusnya, digam menggunakan gam kayu dan akhir sekali divarnis sarung dan ulunya supaya tampak berkilat. Okay, benda ini merupakan keris dan juga pemarang mini yang dihasilkan oleh Tuan Haji ni. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan, kalau saya lihat daripada ulu kedua-duanya ni agak berbeza dengan batu. Mungkin kalau saya rasa bukan daripada batu ni kali. Kalau mungkin boleh kongsikan. Yang ini adalah daripada saya hasilkan daripada tulang. Selalunya saya akan membuat hulu daripada kayu-kayu yang keras. Ini adalah satu contoh juga. Yang ini dihasilkan daripada aluminium. Matanya jadi hulunya daripada kayu keras. Jadi terlalu payah untuk mengukir kayu keras. Jadi saya beralih kepada tulang. Tulang ada mudah sikit di grind, diudah-udahkan. Jadi saya senang saya membentukkan. Saya pun ada mempunyai sejenis drill yang mempunyai grinder yang kecil. Jadi senanglah mengolah. Kalau boleh kongsikan Jo, tulang apa tu maksudnya? Tulang daripada tulang gearbox daripada sapi atau kerbau yang telah yang kita dimakan, dibuat sup. Jadi daripada tulang itu dibuang, saya cuci, jemur dan dipotong menjadikan. Saya dah pernah melihat dalam TV dan juga dalam lawatan ke luar negeri juga macam lawatan ke Norway, diorang menggunakan tulang sebagai untuk membuat pisau, pembuka surat. Jadi dan juga kalau tidak silap ada sama ada di Brunei ataupun di Malaysia ataupun di mana saya melihat dalam TV ada orang kita ini membuat keris berhulukan tulang juga. Jadi tapi itu jenis besar sikit lah. Jadi itulah idea saya mengambil contoh daripada apa yang saya lihat, apa yang saya dalam lawatan dan juga dalam dokumentari TV. Apa ni setakat ni kira-kira berapa sudah dihasilkan? Kadang-kadang ada yang keris-keris yang saya yang saya buat ni, saya jadikan cendera mata jugalah bagi cendera hati bagi tetamu hormat yang datang ke kampung ini ataupun bila saya menghadiri kursus dan saya hadiahkan kepada orang yang pengendali ataupun penganjur. Menghasilkan produk kraftangan bersaiz mini memang agak mencabar kerana memerlukan daya fokus dan kemahiran yang mantap. Barulah penghasilannya berkualiti dan eksklusif. Jika dilihat, memang ia amat sesuai sekali dijadikan sebagai produk perhiasan atau koleksi dan beliau juga turut menjualnya kepada sesiapa sahaja yang berminat. Itulah audio perkongsian bersama rakan saya Majdi sebentar tadi pendekatan bersama salah seorang warga emas yang mempunyai kemahiran dalam pembuatan kraftangan bersaiz kecil bersaiz mini. Jadi memang kita cukup kagumlah dengan kebolehan yang dimiliki oleh warga emas ini. Barangan ataupun kraftangan yang dibuat ini bukannya bersaiz besar tetapi bersaiz kecil. Yang diperlukan adalah penglihatan yang tarang orang kita ni Apapun semoga ada pelapis yang bakal meneruskan kebolehan-kebolehan yang dimiliki oleh di kalangan warga emas di negara kita ni. Baik, itulah antara pengisian yang dapat kami bawakan hari ini Audia. Satu bahan visual dan juga maklumat sebentar tadi, dan yang pasti kita akan bersama lagi esok pagi untuk berkongsi beberapa lagi bahan visual yang telah kami sediakan. Baik, satu pantun yang ingin kita ajukan kepada rakan berdua. Satu pantun untuk Dini dan Hani Pat kulipat siapa dapat ia punya. Tampan menawan rakan di sana sungguh memikat bila tak kita ni dapat berduduk bersama.
itulah kembali semula bersama Dini dan Hani.